Alhamdulillah, di sebelah kiri saya, terus saja saya perkenalkan kepada audio penonton. Yang mulia Tuan Awang Amir bin Ringgit, Ketua Pegawai Imigresen. Selamat pagi Tuan. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik, sebelumnya ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini, dan ramai pagi ingin mengucapkan selamat datang. Dan hari ini kita ini akan memperkatakan dan juga ingin mendapatkan pencerahan mengenai dengan e-arrival card, ya. Jadi memulakan wawancara kita pada pagi ini, saya serahkan terlebih dahulu kepada Tuan Awang Amir untuk menjelaskan apa sebenarnya dia e-arrival card ini. Silakan Tuan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengucapkan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei di atas peluang masa yang diberikan kepada Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan pada rancangan Rampai Pagi pada pagi ini bagi mengungsikan beberapa maklumat mengenai dengan e-arrival card. E-arrival card adalah satu usaha dan inisiatif penambahbaikan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di dalam sistem kawalan sempadan, iaitu Border Control System, dari sistem Immigration and National Registration System. E-arrival card adalah portal secara atas talian, iaitu online, bagi pendaftaran warga negara asing yang masuk atau tiba ke negara ini dan berlepas dari negara Brunei Darussalam secara elektronik bagi mengganti pendaftaran ketibaan dan berlepas menggunakan kertas fizikal sebelum ini, yang mana lazimnya dikenali sebagai borang 19. E-arrival card ini akan dilaksanakan mengikut peraturan 29/2/B Akta Immigration Penggal 17, yang mana mengikut peraturan ini memerlukan individu untuk membuat deklarasi maklumat berkaitan individu yang tiba ke negara ini atau berlepas dari negara Brunei Darussalam. Ya, jadi itu dimasukkan dengan e-arrival card, ya, di mana khusus bagi warga negara asing yang masuk tiba dan melepas ke ataupun dari negara Brunei Darussalam, ya. Jadi seterusnya ni Tuan, ya, mengenai dengan e-arrival card ini, bila ianya akan dilaksanakan dan siapakah yang perlu menggunakan ataupun mengisikannya? Silakan Tuan. Okey. E-arrival card adalah berkuat kuasa untuk dilaksanakan bermula pada hari Khamis 18 Rejab 1444 Hijrah bersamaan dengan 9 Februari 2023 Masihi. E-arrival card ini dikhususkan kepada semua warga negara asing yang tiba dan berlepas dari negara ini melalui pos-pos kawalan imigresen laut, udara dan darat, dan diperlukan untuk mendaftar ke portal e-arrival card sebelum tiba dan masuk ke negara Brunei Darussalam. Ya, Alhamdulillah, ya. Telah pun kita mengikuti bersama di mana e-arrival card ini akan berkuat kuasa untuk dilaksanakan bermula pada hari Khamis, ya, iaitu pada 9 Februari 2023, ya. Di kaca televisyen Auda pada ketika ini apa yang dapat kita saksikan adalah penerangan mengenainya, ya. Jadi mungkin Tuan boleh mengongsikan sedikit mengenai dengan foto ataupun poster ini, Tuan. Ini adalah pendaftarannya, pendaftaran kebangsaan. Jadi ya, mudah-mudahan Auda akan dapat melihat dengan lebih jelas, ya. Dilaksanakan pada hari Khamis 9 Februari 2023 Masihi, ya. Baik, kembali kepada soalan kita pagi ini Tuan, ya. Bagaimana tata cara untuk mendaftar e-travel card ini nanti? Pemohon perlu mengakses laman sesawang, iaitu https://www.imm.gov.bn bagi memulakan proses pendaftaran. Setiap pemohon yang akan mendaftar kepada e-arrival card perlu membuat akaun akses individu terlebih dahulu. Bagi proses membuat akaun, pemohon perlu memberikan alamat email, iaitu email address, dan verification code akan dihadapkan kepada email individu itu nanti. Secara ringkasnya, pendaftaran e-arrival card ini memerlukan individu membuat akaun bagi akses kepada portal
Immigration and National Registration, iaitu INRS. Selepas akaun individu dibuat, pendaftaran e-arrival card boleh diteruskan, dilaksanakan, dan setelah selesai pendaftaran, individu akan terus menerima nombor rujukan permohonan pada portal INRS sebagai pengesahan penerimaan pendaftaran tersebut. Maklumat yang perlu disediakan semasa membuat permohonan adalah pasport ataupun dokumen perjalanan individu yang sah, maklumat tempat tinggal di negara Brunei Darussalam, maklumat penerbangan atau kenderaan yang digunakan. Anggaran tempoh pendaftaran adalah 5 minit tertakluk kepada kestabilan akses internet pemohon. Dalam perkara ini, orang ramai yang diperlukan mendaftar di dalam e-arrival card disarankan untuk mengisikannya lebih awal sebelum tarikh ketibaan ke negara Brunei Darussalam bagi memastikan kelancaran proses keluar dan masuk di pos-pos kawalan imigresen nanti. Iya, jadi itulah mengenai dengan tata cara ya untuk mendaftar e-arrival and travel card ini. Jadi kepada kita bolehlah ya mengakses menerusi laman sesawang di www.immigration.gov.vn ya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan keterangannya bagaimana untuk mengisi ataupun tata cara untuk mendaftar e-arrival pun e-travel card ini. Dan seterusnya ni tuan ya, memandangkan e-arrival card ini hanya dikhususkan ya kepada warga negara asing. Jadi adakah warga negara asing yang membuat perjalanan ke Brunei secara transit diperlukan untuk mendaftar e-arrival card ini? Individu berkenaan yang membuat perjalanan ke negara Brunei Darussalam bagi tujuan transit sahaja tanpa melalui pos kawalan imigresen adalah tidak diperlukan untuk mendaftar e-arrival card. Jika sekiranya individu berkenaan melalui pemeriksaan imigresen, maka pendaftaran e-arrival card adalah perlu dilakukan sebelum masuk ke negara Brunei Darussalam. Iya, jadi kepada mereka yang hanya transit sahaja tidak perlu ya untuk mengisi ya untuk mendaftar e-arrival card ini. Dan seterusnya ni ya tuannya sebagai akhirnya sebelum kita mengakhiri sesi wawancara pada pagi ini, apakah pihak Jabatan Immigration dan Pendaftaran mempunyai sebarang maklumat tambahan ataupun saranan ya dalam pelaksanaan e-arrival card ini? Terima kasih Puan. Sebagai maklumat tambahan, e-arrival card adalah bukan visa atau pas. Visa atau pas perlu dipohonkan secara berasingan tertakluk kepada keperluan semasa. Pengesahan pendaftaran e-arrival card bukanlah kebenaran mutlak bagi kemasukan ke negara Brunei Darussalam. Dan ianya masih lagi tertakluk kepada pemeriksaan lanjut semasa tiba di negara Brunei Darussalam. Tidak ada cas bayaran dikenakan bagi pendaftaran e-arrival card. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan tidak ada melantik sebarang mana-mana individu atau entiti komersial yang mengenakan cas bayaran bagi pendaftaran e-arrival card. Maklumat lanjut berkaitan e-arrival card termasuklah soalan-soalan lazim iaitu FAQs. Bolehlah dilayari terus kepada portal berkenaan dan juga laman sesawang jabatan di www.immigration.gov.bn. Orang ramai, terutama sekali warga negara asing, adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian terhadap pelaksanaan e-arrival card bagi memastikan kelancaran proses keluar dan masuk di pos-pos kawalan imigresen nanti. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Sebentar tadi Intan, kita telah pun dapat sama-sama mengikuti ya sedikit warangan wawancara mengenai dengan e-arrival card ini ya yang akan insya-Allah mula dilaksanakan pada tanggal 9 ya Februari ini nanti 2023 Masihi. Jadi mudah-mudahan ya akan dapat dipatuhi dan dapat dilaksanakan dengan jayanya nanti insya-Allah ya. Apapun ribuan terima kasih kita ucapkan buat tetamu undangan kita ni Yang Mulia Tuan Awang Amir bin Ringgit, Ketua Pegawai Imigresen Kanan. InsyaAllah jika ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan yang pastinya nanti akan berkongsi mengenai perkara yang lain pula. Jadi sehingga waktu itu tiba, selamat kembali menjalankan tugas selepas ini Tuan. Sampai jumpa lagi. Salam hormat. Salam.